Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai semua penonton setia Mingguan Wanita. Anda sedang menonton Sembang Wanita bersama-sama saya Nani Roslan. Sebelum tu nak jemput anda semua untuk ikuti kami di semua platform media sosial dan juga subscribe kami di YouTube Mingguan Wanita. Topik kita hari ini sangat istimewa, terutamanya bagi anda yang sedang menonton ni. Ada tak peminjam PTPTN? Kalau ada, hari ini kita nak membincangkan sempena dengan sambutan Jubli Perak PTPTN. Dan topiknya adalah PTPTN 25 tahun membangun generasi cemerlang. Semuanya dalam Sembang Wanita selepas ini. Baiklah, untuk mengupas topik hari ini bersama-sama saya bukan seorang tapi dua orang, iaitu Puan Mastura Muhammad Khalid, Ketua Pegawai Operasi PTPTN, dan juga siapa tak kenal selebriti tanah air kita, pelakon. Semula dia buat posting, Yana Samsudin. Hai, Assalamualaikum Puan Mastura dan juga Yana. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Puan sihat Alhamdulillah sihat. Terima kasih kerana bersama dengan Sembang Wanita. Sebelum tu, Puan Mas nak ucapkan tahniah atas orang kata sambutan Jubli Perak PTPTN. Panjang dah usia, jauh dah usia PTPTN ni. Orang kata kalaulah PTPTN ni digambarkan oleh seseorang dah jadi bukan anak dara dah dewasa dah. So mungkin Puan Mustar boleh kongsikan macam mana agaknya latar belakang pembangunan PTPTN tu, Puan Mas. Okey, ini dan kepada penonton semua, PTPTN ini ditubuhkan pada tahun 1997 pada masa itu daripada idea Yang Berhormat Menteri Pendidikan ataupun Menteri Pelajaran, selaras dengan dasar pendemokrasian pendidikan, yang mana PTPTN ditubuhkan untuk memberi akses pendidikan kepada anak-anak Malaysia, kerana kita tidak mahu bahawa ada anak-anak yang dapat masuk ke institusi pengajian tinggi tapi terhalang kerana masalah keuangan. Jadi kita ditubuhkan tahun 1997. Pada masa itu hanya 8 orang kaki tangan sahaja yang sebenarnya dipinjam dari pelbagai agensi dan kementerian, tetapi sehingga sekarang kita telah pun ada lebih 1,400 orang kaki tangan. Dan seterusnya dari segi operasi pejabat kita, dulu kita menyewa sehingga tahun 2015 kita menyewa di Wisma CS Perdana, tapi alhamdulillah mulai tahun 2015 PTPTN beroperasi melalui menara PTPTN di Jalan Yap Kuan Seng. Dan alhamdulillah juga mulai tahun 2012 kita nak pastikan kita ini dekat di hati masyarakat dan pelanggan. Kita telah pun membuka cawangan dan sehingga kini PTPTN ada sebanyak 64 cawangan di seluruh negara. So itulah perkembangan. Kalau dilihat memang berumur 25 tahun ni sepatutnya sudah menjadi satu organisasi yang matang. Alhamdulillah, dan sememangnya sepanjang 25 tahun ni pastinya telah banyak memanfaatkan ramai. Contohnya Yana. Yana boleh kongsikan dengan semua bagaimana agaknya PTPTN telah orang kata mencorakkan Yana Samsudin sekarang ni. Alhamdulillah. Sebenarnya saya salah seorang peminjam PTPTN. Dari asalnya saya pun tak tahu PTPTN ni apa, sebab kita ni memang asal dari kampung. Saya berasal daripada Yong Peng, Johor. Okey, so latar belakang keluarga saya, kalau sekarang dia panggil B40 lah. Bapa saya seorang pesara, hanya ada RM600 saja, tapi menyara 8 orang isi rumah, termasuk dirinya sendiri. So bila saya pindah ke ni untuk belajar, masuk jalan UiTM, masa tu saya memang mohon untuk UiTM. Tapi apa yang membantu saya mula-mula sekali adalah cek pertama PTPTN tu sampai dekat rumah. RM1,500. Saya ingat lagi amount tu. Saya terkejut. Saya belum dapat lagi surat tawaran UiTM tu. Benda tu sampai dulu. Sampai dulu daripada surat tawaran. Lepas tu saya macam bingung. Bila masa saya buat ni kan? Lepas tu benda tu kan boleh di BI letakkan. Lepas saya dapat surat tawaran, baru saya faham, itu adalah duit. Kalau kita nak buat pinjaman, itu adalah bantuan. Bagi saya, itu adalah pendahuluan bantuan saya yang sangat-sangat berguna dalam hidup saya. Dan terus terang saya rasa ramai peminat saya pun dah tahu dah, pengikut saya dah tahu apa saya gunakan PTPTN saya yang pertama RM1,500 tu, di mana saya RM1,000 saya masuk dalam tabung ASB,
saya buat akaun SCB dan 500 memang betul-betul saya gunakan untuk perbelanjaan memulakan pelajaran saya. Saya beli buku, saya beli ni apa semua, bayuran awal-awal tu guna tu lah RM500 tu. So daripada situ saya gunalah sampailah saya habis belajar. Lepas tu barulah saya bayar balik. So untuk bagi saya sekarang saya cakap untuk orang yang tidak berkemampuan, ianya membantu saya. Saya memang kena akui lah, memang tak boleh lari, itu fakta. Betul lah Yana, satu kisah yang sangat memberi inspirasi saya kira pada semua yang sedang menonton di luar sana. Sebab apa, kadang-kadang ni orang kata, alah pinjam duit je kan, apalah yang lain lah beasiswa. Tapi kita tak boleh menafikan sebenarnya sepanjang 25 tahun PTTN ni tentu banyak mengubah nilai hidup generasi yang lahir daripada awal penubuhan PTPTN. Jadi mungkin Puan Mas boleh kongsikan Puan Mas sendiri mesti dah melihat ramai sebenarnya para peminjam macam Yana yang kini ada banyak dah memberi pelbagai orang kata sumbangan kepada industri pada tanah air, Puan Mas. Ya, Alhamdulillah, kita lihat bahawa objektif PTTN ditubuhkan adalah untuk meringankan beban kewangan ataupun kita nak bagi akses kepada pelajar-pelajar kalau ada masalah kewangan, ada kekangan kewangan, mereka boleh mendapatkan bantuan daripada PTPTN. Jadi dari segi ini, apabila PTPTN beri pinjaman, mereka boleh belajar dan seterusnya memperbaiki taraf ekonomi, sosio-ekonomi keluarga mereka. Jadi kalau kita lihat dua perkara yang boleh dilihat, yang pertama dari segi graduan yang keluar. So lebih daripada 500,000 peminjam PTPTN adalah merupakan graduan dalam bidang kejuruteraan. Seterusnya kita ada juga lebih kurang 200,000 adalah graduan dalam bidang perakaunan. Mereka adalah accountant. Seterusnya kita ada juga lebih kurang 189,000 graduan dalam bidang perubatan. So mungkin mereka ini adalah doktor-doktor yang sedang memberi perkhidmatan kepada masyarakat dan pada masa yang sama kehidupan ataupun taraf ekonomi keluarga mereka telah menjadi lebih baik berbanding tidak belajar. Dan seterusnya di PTPTN kita ada insentif iaitu pengecualian bayaran balik kepada mereka daripada golongan B40 dan M40 yang mendapat kelas pertama, ijazah sarjana muda kelas pertama. Jadi kita lihat pada masa ini kita ada 81,000 peminjam yang telah diberi pengecualian kerana mendapat kelas pertama dengan jumlahnya adalah 2.1 bilion. Jadi itu adalah antara perkara yang kita tengok penambahbaikan daripada taraf hidup rakyat Malaysia. Dan Yana, sebenarnya ramai 2/3 daripada peminjam PTPTN adalah sebenarnya wanita. Sebab kita berbicara dalam platform Sembang Wanita, jadi saya rasa PTPTN juga telah membantu memberi akses kepada wanita untuk mendapat pendidikan tinggi. Sememangnya Sembang Wanita pun sangat berbangga untuk ada seorang yang sangat mempunyai orang kata jawatan yang besar dalam PTPTN, seorang wanita. Bangga sangat. Okey Yana, mungkin ramai penonton di luar sana yang tak tahu Yana dulu ambil kos apa. Okey, itu satu. Dan macam mana agaknya Yana menguruskan PTPTN tu, macam mana? Sebab Yana ada cerita tadi, Yana dah siap-siap dah asingkan 1,500. Tapi sepanjang Yana punya pembelajaran tu, macam mana Yana menguruskan kewangan tu? Okey, ni Yana belajar di UiTM, ambil kos seni persembahan dalam seni layar kepujian. So ambil ijazah masa tu, so 3 tahun lah sebab kita fresh degree, kita ambil tingkatan 6. Lepas tu betul memang dari awal sekali bila saya berpegang lah teguh, bapak saya cakap sebenarnya kalau boleh kita jangan berhutang. Jangan berhutang tu kalau kita terpaksa kita ambil tapi kita kena bayar. So pada ketika tu saya nak fikirlah kan, Yana tak guna pun duit yang banyak kan. Kita duduk dekat tahun 1 kan, kita akan duduk dekat dalam fakulti kan, duduk dekat hostel kan. So kita guna apa yang kita nak guna. Dan bestnya bila kita tahu pembayaran daripada PTPTN ni sebenarnya bila dia bagi kat kita ni berperingkat. Dia ikut SEM. So tidak akan ada masalah untuk penggunaan lah, macam terlebih guna ke terkurang guna ke, tak ada, pasal dia ada jadual dia. So kita SEM nak naik SEM je kita dah tahu dah. Semua kawan-kawan tanya, dah masuk dah PTPTN sebab nak bayar yuran kan. Walaupun RM400 besar untuk kita orang, tak cukup kan. So kita tahu 1 sen dah masuk. So bagusnya PTPTN ni dia ada bayaran berfasa lah.
penerima tu menerima secara berfasal. So itu yang menjadikan disiplin penggunaan duit apa semua sangat teratur lah. Daripada belajar lagi, daripada PTN lah. Kalau kita dapat selempuk, Betul. bayangkan kan. Masa tu saya pinjam RM9,000. Kalau dapat selempuk untuk Memang, budak muda saya pun tak pandai. Menjuali katak lah orang kata kan. Student pula. Tapi itulah konsep untuk membayar balik tu adalah tanggungjawab saya lah. Sebab bapak saya dah pesan jangan berhutang, kalau kita dah ambil kita buat. Bagi saya kalau saya tak bayar, nanti generasi yang seterusnya nak guna juga kan. Betul. So kena ada tanggungjawab tu diri sendiri untuk bagus. mensasarkan apakah ekonomi kita, macam mana kita nak jalan ekonomi kita sendiri dan juga sosial punya ekonomi. Bagus tu. Ni salah seorang peminjam yang contoh orang kata. Tapi Puan Mas, pastinya Puan Mas ada pelbagai cabaran lah. Kita nak bercerita mengenai cabaran sepanjang 25 tahun ni. Dan mungkin Puan Mas berkhidmat dengan PTPTN dengannya 13 tahun satu jangka masa yang amat panjang. So mungkin apakah agaknya cabaran-cabaran yang PTPTN hadapi sepanjang 25 tahun ni Puan Mas? Memang banyak cabaran lah yang dihadapi. Contoh, kalau kita nak bagi duit untuk pinjaman Yana, kami yang pertamanya perlu memastikan bahawa sentiasa ada dana yang mencukupi. Kerana pada setiap tahun sebenarnya kita memberi pinjaman kepada seramai 180,000 peminjam baru dan secara keseluruhannya kami memerlukan 3 bilion. Secara purata 3 bilion setahun kita nak beri kepada pelajar baru dan juga pelajar lama. Seperti yang Ana kata, kita buat bayaran pada setiap semester. Jadi di PTPTN, bayaran balik merupakan sumber utama kepada dana ini. Bila ada bayaran balik daripada peminjam, barulah boleh kami pusingkan modal itu untuk diberi kepada peminjam-peminjam yang baru. Apa jadi sekiranya tidak ada bayaran balik, maka kami perlu buat pinjaman ataupun penerbitan sukuk bagi membolehkan kami meneruskan pembiayaan kepada pelajar-pelajar yang akan datang. Jadi cabaran kami yang utamanya adalah untuk memastikan dana itu ada. Kerana sekiranya dana ni tidak ada secara berterusan, mungkin kami terpaksa berhentikan bantuan ini dan apakah yang akan terjadi kepada anak-anak rakyat Malaysia yang ingin belajar ke IPT. So yang keduanya dari segi kita perlu adapt ataupun kita perlu mengadaptasi teknologi terkini. Jadi kalau dilihat pada tahun 1967 kita yang beroperasi, kita menggunakan kaedah yang manual. Mungkin masa Yana dulu kita datang ke IPT, kita bawa borang OMR dan kita bawa balik ke PTPTN untuk diproses. Kemudian kita perlu pula mencetak surat tawaran untuk peminjam-peminjam tanda tangan. Tapi sekarang kita telah pun berubah permohonan pinjaman melalui online sahaja dalam talian, yang mana mereka boleh memohon, kelulusannya pun dalam talian dan mereka terus boleh mencetak melalui portal PTPTN secara dalam talian. Jadi itu yang kita buat. Dan seterusnya untuk bayaran balik juga kita banyak memudahkan peminjam kerana kita telah pun memperkenalkan saluran bayaran balik dalam talian. Kita juga ada memperkenalkan saluran bayaran balik melalui e-wallet. Sebab kita tahu peminjam PTPTN ni ramai generasi muda yang mungkin membeli belah melalui e-wallet. Jadi dekat situ pun sebenarnya ada bayaran balik PTPTN melalui e-wallet. Dan yang terkini pada bulan Mac yang lepas kita telah pun memperkenalkan aplikasi mudah alih My PTPTN, tidak lain dan tidak bukan sebenarnya untuk memudahkan pelanggan-pelanggan PTPTN, tidak kira sama ada pendeposit ataupun peminjam PTPTN. Dan yang akhir sekali, cabaran PTPTN adalah pembudayaan penabungan. Sebab kita nak ibu bapa pada masa ini telah pun merancang keuangan untuk pada masa akan datang. Jadi pada masa depan rakyat Malaysia akan melanjutkan pengajian tanpa kebergantungan yang tinggi kepada hutang. Okey, dah banyak dah sebenarnya kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh PTPTN. Jadi bagi peminjam, apa itu lagi? Yana, bila agaknya masa Yana berurusan dengan PTPTN tu, macam mana rasanya Yana sewaktu itu? Adakah Yana selesa berurusan dengan PTPTN? Masa tu mudah tak cara pembayaran balik masa Yana melangsaikan pinjaman tu? Saya cakap lagi sekali lah, kalau tak ada bantuan kewangan pinjaman seperti ini, saya rasa saya pun tak dapat nak habiskan belajar saya. Sebab bapa saya sendiri cakap tau, dia kata, selalu kan orang nak hantar anak ni belajar yang susah lah. Dia jual bendang lah, jual tanah lah, apa semua kan. Gadai emas. Saya pula cakap, abah tak apa, bagi je bapa yang mampu.
100 ke RM40 bagi je sebab saya ada bantuan pinjaman. Bapa saya dia tak tahu masa tu. Dia sampai dia kecil hati tau. Dia kata kakak saya bagi tahu. Dia kata, "Nah, abah cakap dia nak bagi duit kau tak nak ambil. Nak bayar kan apa?" Saya cakap bukan sebab saya ada bantuan pinjaman. Kan. Saya dah cakap dia tak tahu sebab dia orang kampung kan. Saya cakap dia sampai kecil hatilah. Tapi macam saya cakap kalau saya tak mungkin dia pun dah jual tanah, dia dah apa semua kan. So macam saya cakap saya nak bayar balik ada jadual pembayaran. Masa nak bagi ada jadual pembayaran, nak balik saya nak pulang balik pun ada jadual pembayaran. So masa tu saya pun tanya berapa, saya pergi check kan berapa, tengok ada sebenarnya tahun pertama berapa, tahun kedua berapa PTTN dah sediakan dah. Tapi to be honest saya pun tak berapa masyuk sangat walaupun orang dah tahu kerja saya sebagai artis kan. Saya pun kira kerja kontrak lah, ada kerja ada gaji. Tak ada. Orang cakap selebriti ni kaya. Kan yang tahu je tahu. Kalau pandai menguruskan duit insya-Allah boleh hidup. Kan so saya pun bila tengok perbelanjaan berapa saya mampu bayar. Saya pergi tanya kat pejabat, saya kata kalau saya mampu bayar RM50 sebulan boleh tak? Tak cukup dengan amount yang saya nak kena bayar pada tahun pertama macam itulah. Saya kata berapa yang dia kata bayar je berapa yang ada. Begitu mudah. Jadi saya okeylah saya bayarlah. Saya ingat lagi tahun pertama saya bayar RM20 mula-mula. Lepas tu saya bayar RM50. Lepas tu saya tetapkan saya dah stabil sikit saya bayar RM200. Dan bila saya ada payment lebih sikit barulah saya bayar banyak sikit sampai habis. Bukan saya tak ikut jadual tu. Sebab saya memang bukan kerja gaji yang setiap bulan sama. Memang saya at least RM20 pun saya bayar. Kalau boleh check memang saya section tu ada. Ada RM20 tu Okey, tapi mungkin boleh kongsikan pengalaman bila dah habis bayar tu. Macam mana perasaan dia tu bila dah habis bayar tu? Memang seronok lah hari. Kan? Saya dah boleh buat apa-apa loan saya nak buat, loan rumah ke apa ke kan, saya dah boleh buat. Benda tu ada kaitan lah. Tapi macam mana pun tanggungjawab kita bila kita nak pinjam duit orang, kita kena bayar. Memang itu dalam Islam pun memang dah dituntut kan. Betul? You dah berjanji apa benda yang you pinjam, that amount, berapa banyak you kena bayar, you kena tunaikan. Tapi bila you lepas dah bayar semua, you rasa macam you merdeka. Ya, betul lega. Alhamdulillah lah, dimudahkan. Tak ada paksaan, tak ada blacklist, tak ada apa semua, tak ada. Okey. Itulah kan, janji ada. Macam Yana, RM20 pun boleh masuk tau. Okey, Puan Mas ada sebut tadi mengenai penabungan. Mungkin PTTN sekarang ke arah nak mengajak generasi kita ni, bekas-bekas peminjam yang dah ada anak-anak untuk menabung pula. Jadi macam mana tu Puan Mas? Adakah itu arah PTTN kini untuk mengajak ibu bapa untuk menabung untuk anak-anak mereka? Okey, kalau kita tengoklah dari segi PTTN memang kita banyak membantu. Selama ni kita telah pun membantu lebih daripada 3.6 juta peminjam dan kita telah mengeluarkan dana 66 bilion. So seterusnya sekarang pun kalau kita tengok sebenarnya budaya penabungan telah semakin meningkat di kalangan rakyat Malaysia sehingga 31 Mei 5.4 juta akaun telah pun dibuka dan kita telah pun ada simpanan daripada pendeposit sebanyak lebih 12 bilion. So 12 bilion ni sebenarnya inilah duit yang mereka akan gunakan apabila anak-anak nak belajar nanti. Sudah pasti PTPTN tidak mahu hanya dikenali sebagai pemberi pinjam ataupun pengutip hutang. Kalau dapat yang macam Yana, okeylah kan. Tapi kalau ramai yang lebih tegar, maka lebih banyak kerja kepada PTPTN untuk kita pastikan kita dapat dana macam saya cakap tadi. Jadi memang PTPTN kalau kita lihat, PTPTN sekarang ingin dikenali sebagai tabung pendidikan. Sebab kalau kita lihat tabung boleh simpan duit. Dengan tabung juga mungkin kita boleh beri pinjaman atau menjadi sumber kepada pinjaman nanti. Jadi kita memang ke arah tabung pendidikan negara. Nama kita pun Perbandaran Tabung Pendidikan Tinggi Nasional. Jadi kita berharap pada masa depan lebih ramai lagi rakyat Malaysia yang lebih celik keuangan ataupun mempunyai literasi keuangan yang tinggi. Mereka akan merancang keuangan untuk anak-anak sedari awal lagi. Contoh kita nak jadi macam tabung haji. Bila dari kecil lagi saya rasa mungkin Yana pun kan kita dah buka dah tabung haji sebab kita nak daftar haji. Jadi begitu juga dengan PTPTN, tabung pendidikan ini ibu bapa bila anak lahir je sudah ada
skim simpanan pendidikan nasional, simpan SSPN untuk anak mereka menabung, dan nanti bila anak masuk datang ke PTPTN bukan buat pinjaman tetapi untuk mengeluarkan simpanan. bestnya. So itu yang kita lihat dan kita harap menjelang tahun 2025 keadaan ini akan lebih baik lagi. Dan kita juga mendukung hasrat kerajaan sebagaimana dalam wawasan kemakmuran bersama 2030, kita berharap kita juga akan menyumbang kepada peningkatan kemajuan negara. Dan pada masa yang sama sebenarnya PTPTN dalam usaha kita nak meningkatkan bayaran balik, dalam usaha meningkatkan simpanan, kita akan meneruskan kolaborasi dengan pelbagai pihak. Dan kita juga akan terus mendepani cabaran-cabaran yang dihadapi oleh PTPTN terutamanya dari segi kemajuan teknologi supaya perkhidmatan kita terus signifikan kepada rakyat Malaysia. Baik. Puan Mas mungkin boleh ceritakan secara ringkas mungkin apa produk-produk PTPTN yang boleh untuk ibu ayah orang kata apply terutama untuk tabungan anak-anak lah. Di PTPTN kita ada 2 produk, iaitu yang pertama kita ada simpan SSPN Prime dan kedua kita ada simpan SSPN Plus. Jadi yang pentingnya ibu bapa menabung tak kira yang mana satu, tetapi untuk tujuan pendidikan anak-anak dan hendaklah konsisten. Kebaikan daripada simpanan ini adalah simpan SSPN adalah satu-satunya produk simpanan yang diberi pelepasan taksiran cukai sehingga RM8,000 berdasarkan kepada simpanan bersih tahun semasa. Jadi kalau mereka yang berpendapatan tinggi mungkin merancang pembayaran cukai, bolehlah membuat simpanan dalam simpan SSPN. Seterusnya kita juga ada perlindungan takaful. Kalau dalam Prime kita ada takaful ringgit ke ringgit, manakala dalam Plus kita ada takaful berdasarkan pakej. Dan seterusnya kita juga berikan dividen yang kompetitif. Biasanya ataupun apa yang kita janjikan, dividen yang kita berikan adalah lebih tinggi daripada kadar simpanan yang diberikan oleh institusi keuangan semasa. Dan dengarnya memang senang je kan Puan nak apply. Online pun dah boleh dah kan? Ya, senang sangat. Kita memang telah keep up dengan teknologi. Jadi semua boleh buka melalui online sahaja, www.lovesspn.com. Yang paling mudah sekali, download sahaja aplikasi My PTPTN. Semua ada di situ. Okey. Yana sebagai seorang ibu kan, Yana ada tak berfikir ke mesti punyalah kan kalau dah masa belajar dulu 1,500 pun dah tahu dah nak manage, mesti sebagai ibu seorang anak ni apa agaknya saranan Yana sendiri pada ibu ayah yang sedang menonton sekarang untuk tabungan pendidikan anak-anak? Okey, yang pertama sekali bila saya dah dengar cerita ni kan, yang pertama kali ibu bapa yang anak dia ada pinjam PTPTN tu nasihatkanlah untuk bayar balik walaupun sikit-sikit sebab itu adalah tanggungjawab dunia akhirat kita. Sebab apa yang kita dah belajar, bila kita dah belajar, kita dah kerja, apa yang gaji kita buat, ada sumbangan orang lain. Sumbangan maksudnya badan seperti PTPTN ni lah yang banyak bantu kita kan bila kita dah buat. So, nasihatkan untuk bayar balik. Yang kedua untuk diri saya sendiri ialah sebenarnya saya dah buat dah untuk anak saya. Apa SSPN Ialah online je kan? Plus. Masa saya buat tu, saya sebenarnya uruskan pasal adik saya meninggal masa tahun 2020. So saya nak check dia punya bayaran dia dah habis ke belum, apa semua. So bila kat sana dengan malu dia lah, maksudnya adik ipar saya pergi ke sana dapat tahu ada produk ni. So saya macam biasalah, saya dengar saya tahu oh ada takaful dan simpanan. Apa lagi yang kita nak? Itu yang kita nak. Dan lepas tu saya tengok pakej ni sangat menarik. Bukan saya nak cakap ini kerana saya. Benda yang baik kan boleh kita ambil kan. So saya rasa benda ni menarik dan sangat memenuhi cita rasa dan sangat mudah kerana kalau kita nak buat macam takaful kan, saya tadi cakap takaful. Kalau you dewasa, you tak semestinya lulus sekali nak buat insurans. You kena ada pemeriksaan kesihatan apa semua. Tapi rupanya dekat kaunter saja saya buat pada ketika itu, saya buat tu dengan anak saudara saya juga. Maksudnya adik saya meninggal, dia ada meninggalkan anak dia baru habis pantang macam tu. Saya terus buka untuk akaun dia. Budak baby baru lahir. Saya terus bukakan dia sekali sama dengan saya punya anak sekali. Terus buka. So yang best tu saya pula buka, saya satu akaun. Suami saya telefon, saya cakap nanti kamu datang saya buka lagi satu akaun. So untuk anak saya tak nak lah
saya tak tahu apa berlaku dalam hidup saya kan. Nanti saya nak dia belajar. Walaupun kita dah tahu macam mana nak cari duit, saya nak dia belajar. Kita tak tahu apa kemungkinan dia pada tahun dia nak belajar. Kita tak tahu ekonomi kita macam mana, ekonomi dia macam mana. So saya cakap saya sendiri sebagai seorang ibu, saya menabung untuk anak saya di SSPN Plus saya buat. Lepas tu saya telefon lelaki saya cakap, sayang you kena buat juga. So dia pun buka akaun yang sama, nama anak yang sama tetapi dua penabung. Bagus. So nanti saya pun tak tahu kalau rezeki saya dengan jodoh panjang, so kita bersamalah. Kalau jodoh ni macam tak mau jadilah kan. Pastinya anak saya sudah ada tabungan untuk pendidikan dia, sama ada daripada saya atau suami saya. Itulah saya punya plan lah. Tapi saya nak bagi tahu lagi sekali, tak ada lagi saya jumpa yang begitu mudah untuk simpan dan juga ada insurans takaful. Begitu mudah daripada kecil. Ada pelindungan lagi kemalangan. So saya pun macam okeylah, tak risaulah sangatlah, gitulah. Kalau ibu-ibu nak fikir macam saya, pergilah pilih mana satu nak buat. Inilah cara dia. Bagus, memang perkongsian Yana dan juga Puan Mas hari ini saya kira mesti banyak dah yang sedang menonton ni orang kata celik ataupun literasi kewangan. Sebut dah ni dah. Saya sebab saya tercelik sekali kan. Terus fikir alamak dua orang anak tu. Okeylah, dan ini itu saja masa yang kita ada hari ini dan alhamdulillah kita membicarakan PTPN 25 tahun membangun generasi cemerlang. Tahniah sekali lagi PTPN dan semoga maju lagi, insya-Allah akan menyambut Golden Jubilee pula, Jubilee emas pula. Semoga terus memberikan membangunkan lagi generasi di masa akan datang. Baik, dengan itu saja masa yang kita ada. Terima kasih kerana sedia menonton Sembang Wanita. Jangan lupa minggu hadapan hari Rabu jam 3 petang. Jangan lupa lagi sekali follow kami di semua platform social media. Nama saya Nani Roslan dan kita tunggu lagi dalam episod akan datang dalam Sembang Wanita. Buat sama-sama ya. Terima kasih Anda, terima kasih Puan Mas. Macam mana? Sembang Wanita. Bye semua. Assalamualaikum.